Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Hai, anda bersama Zara Uthman. Anda bersama Kak Zara dalam channel C2 Joy Zara. Alhamdulillah, syukur pada Allah. Kita masih lagi diberikan peluang, diberikan second chance. Setiap hari adalah second chance yang Allah beri pada kita. Alhamdulillah, kita masih lagi hidup, syukur pada Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Anda bersama Kak Zara dalam channel Situ Joy Zara. Hidup terus beri manfaat. Okey. Apa tajuk yang Kak Zara nak share dengan you all hari ni? Iaitu 7 mudarat. Okey. 7 mudarat sekiranya badan kita apa dia? Tak cukup air. Air ni bukan air kopi, bukan air Milo, bukan air jus. Okay, bukan air teh tarik, Nescafe, kopi dan sebagainya. Tetapi air ni, air sejuk. Orang Kelantan cakap ni air sejuk. Air putih, air mati, air mineral, air kosong. Apa-apa je lah. Yang penting air. Tulen. Air betul-betul air yang tidak dicampur gula, tidak dicampur bahan perasa. Okey, tajuk yang menarik hari ini iaitu 7 sebab ataupun 7 mudarat yang perlu kita tahu kalau badan kita tak cukup air. Okey, sebenarnya berapa banyak kita kena minum? Ni Kak Zara letak. Kalau kat sini sambil-sambil buat kerja, pastikan ada air letak kat tepi. Sebab bukan mudah nak minum air ni kalau belum jadi kebiasaan. Kalau orang dah terbiasa, dia memang senang nak minum air ni. Tetapi tak mudah kepada anda di luar sana ataupun sesiapa sahaja yang tidak biasa minum air. Minum air kosong ni tak biasa. Adalah minum sikit, secawan, 2 cawan. Ingat, tak cukup. Badan kita memerlukan air setiap hari untuk membantu proses penghadaman, membantu proses menghantar nutrien-nutrien ke dalam badan, membantu otak kita, nutrien dihantar ke salur darah tu darah tu berfungsi dan sebagainya. Okey, tajuk yang menarik hari ni. Okey, berapa liter? Sebelum Kak Zara pergi lebih lanjut, hai, anda dalam channel C2 Joy Zara. Kak Zara nak beri kebaikan hari ni, nak share ilmu tentang 7 akibat kalau kita tak cukup air, badan kita tak cukup air. Ini mengingatkan diri Kak Zara juga untuk pastikan setiap hari minum air yang mencukupi. Dah minum Situ Joy? Sekejap. Ambil kotak Situ Joy. Cajang. Okey. Dah minum Situ Joy. Ingat, untuk Situ Joy ini nutrisi membantu nutrisi-nutrisi di dalam Situ Joy ini bekerja untuk kita, membantu imunisasi kita. Medium yang diperlukan adalah air. Okey, kita membekalkan dalam bentuk serbuk yang paling bahan. Okey, cara kita minumnya adalah dengan bancuh menggunakan air air sejuk, air mati, air mineral, air putih, ayak. Okey, apa-apalah yang kita sebut, kita perlukan medium ini. Kenapa
pihak TDC menggunakan serbuk dan dibuat kita minum dalam bentuk cecair. Kenapa? Sebenarnya ikut kajian, cecair mudah diserap dan proses penyerapannya adalah boleh sukses sehingga 90%. Kalau dalam bentuk tablet, dia 60% sahaja yang boleh diserap. 40% lagi tu dah jadi bahan buangan. Jadi TDC menggunakan serbuk untuk kita bancuh dalam air, menjadikan yang kita minum ini, kita minum C2Joy ini dalam bentuk cecair. Tahniah kepada pihak TDC yang bijak membuat produk C2Joy ataupun Safe Enjoy. Safe Enjoy ni limited edition. Normal edition adalah C2Joy. Apa C2 tu? 2C. Kolesterol dan juga kalsium. Hai, anda bersama Kak Zara dalam channel C2Joy Zara. Hari ni topik kita apa? Topik kita 7 sebab kalau badan kita tak cukup air. Okey, mudarat. Termasuk salah satu yang akan mudarat adalah buah pinggang kita. Sangat bahaya. Jadi please Kak Zara mengingatkan diri Kak Zara dan juga anda semua supaya minum air yang mencukupi. Kita kena sedar kita perlukan air yang mencukupi setiap hari. Kalau kita minum 2 cawan, 2 gelas je sehari tak cukup. Okey, berapa liter kita kena minum air? Berapa banyak kita kena minum air? Okey, lebih kurang macam inilah senang. Kalau berat badan 30 kg, kena minum 1 liter air. Kalau badan 60 kg, kena minum 2 liter air. Kalau badan 90 kg, kena minum 3 liter air. Okey, lebih kurang lah. Kalau boleh minum 2 liter air pun sehari. Kalau 1 liter, ya Allah, subhanallah, kita nak buat dengan penuh kesedaran. Okey, ingat Kak Zara bukan pakar pemakanan, Kak Zara bukan pakar kesihatan, Kak Zara menerusi pembacaan. Selalu kalau kita pergi jumpa doktor lah. Okay, demam ni, pergi demam. Pergi demam pula. Kita demam, pergi jumpa doktor. Apa nasihat doktor? Doktor kata apa? Minum banyak air. Itu nasihat doktor. Pergilah kat mana-mana, dia akan cakap, pergi doktor, hospital kerajaan, hospital swasta, klinik. Dia nasihat yang akan diberikan adalah minum banyak air. Bila kita demam, lagilah kita kena minum banyak air untuk menurunkan suhu badan yang panas. Ingat berapa liter kita kena minum? Lebih kurang 2 ke 3 liter bergantung kepada berat badan seseorang. Tetapi kalau orang yang dah kena dialisis, dia tak boleh minum banyak air pula. So sebelum kita kena buat dialisis, sebelum yang mana dah kena tu, ikutlah arahan doktor. Siapa yang belum lagi, alhamdulillah belum lagi ke arah itu, belum lagi kita terpaksa menjalani dialisis, minumlah air untuk membantu banyak benda. Fungsi air ni sangat penting dalam badan kita sebenarnya. Okay? Bukan sekadar nak lepaskan haus. Kita minum bila haus. Sebenarnya kita minum. Sambil-sambil tu Kak Zara minum. Bismillahirrahmanirrahim. Ingat, ini tangan kanan ya. Ini bukan tangan kiri. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ni dah tetangga-tangga ni. Ni Kak Zara belajar juga ni. Kak Zara tulis apa? Yang pertama, syukur. Yang kedua, sayang. Love. Tenang. Gembira. Tulis yang baik-baik. Apa yang baik itu Kak Zara ikut je lah. Ikut apa kata orang yang berjaya, kaya dan berjaya, kita buat.
Bila kita letakkan syukur, kita nak air ni memberi kita kesyukuran. Air ni memberi kita ketenangan. Bismillah. Okay. Kak Zara bercerita tentang kepentingan minum air dan Kak Zara pun kena minum air. Bismillah. Minum perlahan. Paling bagus. Kata mereka-mereka sifu Kak Zara, yang Kak Zara belajar, yang Kak Zara rujuk. Jangan minum dengan gelojor. Minum sekali teguk. Dahaga kan? Boleh tercekik air. Minum perlahan. Minum dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, nikmatnya kau sediakan, kau cipta air ni. Kalau kita boleh macam tu, sangat best. Hai, anda bersama Kak Zara dalam channel See to Joy Zara. Orang yang paling bermanfaat adalah manusia yang paling bermanfaat adalah manusia yang paling baik adalah manusia yang paling bermanfaat di atas muka bumi ni. Kak Zara berharap dengan ilmu yang Kak Zara share ni menjadikan Kak Zara salah seorang individu ataupun manusia yang terpilih memberi manfaat kepada anda semua. Mungkin anda dah tahu, korang dah tahu. Tapi tahu dengan bertindak ni tak sama. Kak Zara pun tahu. Kena minum banyak air. Semua orang tahu kena exercise. Tapi berapa ramai orang yang boleh minum, disiplinkan diri minum air. Dan berapa ramai orang yang boleh disiplin pergi exercise. Tak ramai. Hanya 20% saja daripada keseluruhan manusia ni yang buat apa yang patut dibuat. Okey. Okey, kita balik. Jangan main-main. 7 mudarat yang jika badan kurang air, salah satunya adalah sakit buah pinggang. Bila sakit buah pinggang, subhanallah, susahnya hidup kita. Subhanallah, sebelum Kak Zara menyedarkan diri, Kak Zara sebelum benda tu berlaku, marilah kita buat perubahan dalam hidup kita. Kita terkejar-kejar, sibuk sana, lupa minum air. Ini sebenarnya buah pinggang ini kita nak guna sepanjang hayat sehingga kita kembali bertemu dengan Allah. Kita tak nak buah pinggang kita ni rosak sebelum masanya. Okey, yang pertama, jangan pandang rendah, jangan pandang remeh kepentingan minum air. Kak Zara nak ingatkan, Kak Zara bukan doktor, Kak Zara bukan pakar pemakanan, Kak Zara bukan ahli pemakanan lah. Dalam arti kata lain, Kak Zara adalah individu biasa yang tahu tentang kepentingan minum air. Jadi Kak Zara nak ajak you all minum air yang cukup setiap hari. Okey. Air ni, badan kita ni, kalau tak silap Kak Zara, 80% adalah bendalih. Jadi, badan kita ni, sel badan kita memerlukan medium yang namanya air. Okey. Right. Kita nak tahu bila kekurangan air, badan kita, tanda-tanda kita kurang air ni, salah satunya kita haus. Sebenarnya bila kita terlalu haus baru kita minum air, sebenarnya sangat bahaya ya. Kita kena minum air sebelum kita rasa haus. Bila kita terlalu haus baru minum tu, maksudnya dah kering sangat adalah air dalam badan kita. Tak cukup air, tak mampu. Jadi banyaklah isunya. Okey. Salah satunya paras plasma menurun. Tak faham pun tak apalah, kita Kak Zara cuba explain daripada pembacaan Kak Zara ni, kita bagi faham. Contoh dia kata macam ni, kekurangan plasma akan menyebabkan darah jadi lebih tepu. Kekurangan plasma akan menyebabkan darah lebih tepu. Darah kita tu tepu. Okey, paras maksudnya paras plasma, salah satunya kalau kurang air, paras plasma menurun. Bahaya korang. Bahaya kalau kita tak cukup darah. Kekurangan darah boleh bawa mati. Boleh membawa maut. Okey. Contohnya jika jumlah air tidak komponen cecair. Bila air tak cukup dalam badan kita,
komponen cecair dalam darah. Bila air tak cukup, kita tak cukup minum air, jadi komponen cecair pada darah yang dipanggil plasma. Komponen komponen cecair pada darah yang dipanggil plasma mempunyai kekurangan bahan untuk mengekalkan sel darah dalam keadaan cair. Sebab itulah darah jadi tepu. Bila tak ada cecair, dia plasma kita ni kekurangan bahan untuk mengekalkan sel darah kita tu dalam keadaan cair. Darah kita ni tak boleh tepu. Darah kita kena cair sebab darah kita ni mengalir. Dia pergi kat sini, pergi ke otak, pergi ke salur-salur ni, pergi ke kaki. Kalau ada masalah darah tak boleh mengalir, contoh dia tak boleh pergi ke kaki, lama-lama kaki tu akan membusuk. Matilah bahagian kaki tu. Okey, kalau darah tak boleh pergi ke otak, ada masalah, mungkin boleh terjadi stroke. Okey. Tanpa jumlah plasma yang mencukupi, sel darah merah akan menjadi tepu. Sel darah merah tu jadi tepu. Tepu tu apa? Pekat kan? Okey. Ini akan menyebabkan proses penghantaran protein, mineral dan nutrien dan oksigen kepada tubuh bertambah sukar. Bahaya ni korang. Jangan main-main ni. Kita ni perlukan darah. Tak ada darah boleh membawa maut. Badan kita ni salur darah ni. Darah tak masuk ke otak, boleh jadi stroke. Darah tak pergi ke mana-mana saraf ni, kaki kita boleh dipotong, dia jadi mati, membusuk dan sebagainya. Bahaya ni. Allahu Akbar. Jadi korang ingat, ada kesedaran, minum air please. Usahakan letak dalam diary kita, bila nak keluar, bawa bekalan air. Anak nak pergi sekolah, beli tapue air tu. Kalau tak boleh beli yang mama, pergi kedai RM2 lah. Ninso dengan kedai RM2 tu. Promosi pula kedai tu jadi beli botol air, letak dekat beg. Kat beg tu biasanya ada poket kan. Letak air kat dalam tu, pasti pesan kepada anak. Biar berbuih-buih mulut kita, pesan pada anak minum air yang mencukupi. Ni merisaukan Kak Zara. Kak Zara tak tahu sebelum ni. Ini pembacaan Kak Zara nak bagi tahu salah satunya. Ini bukan Kak Zara reka ya. Ini kaleng-kaleng. Ini bukan kaleng-kaleng. Ini betul ni. Jadi kita nak sampaikan kepada you all 7 akibat sekiranya badan kita tidak cukup air. Salah satunya buah pinggang kita ada masalah. Okey, yang pertama tadi paras plasma menurun. Ingat, bila tak cukup cecair, darah kita akan jadi tepu. Bila darah tu tepu, kenapa? Sebab tak cukup bendalih. Cecair pada darah tu yang dipanggil plasma. Plasma ni cecair pada darah. Mempunyai kekurangan bahan untuk mengekalkan sel darah dalam keadaan cair. Bila tepu, tanpa kalau jumlah plasma ni tak mencukupi, sel darah merah tadi akan menjadi tepu. Ini menyebabkan nak menghantar makanan untuk tubuh kita, protein, mineral, nutrien dan juga oksigen. Ada 4 benda protein, mineral, nutrien, oksigen. Ke tubuh kita akan ada masalah. Ya Allah, ini bahaya. Jadi korang ingatlah, please lah, menyesallah korang. Buat pembaikan diri. Sebenarnya untuk diri Kak Zara. Hai, anda, kita serius ni. Tak cukup air, sangat bahaya. Sangat bahaya. Badan kita akan menghadapi masalah, terutamanya
plasma darah kita akan menurun, menyebabkan darah kita akan menjadi tepu. Bila darah kita tepu, sukar untuk hantar nutrien tadi, pekat kan, tepu ke bahagian badan kita. Contoh macam protein, mineral, nutrien dan juga oksigen. Nombor 1 saja dah berpeluh dah. Nombor 2. Yang kedua, kekurangan air dalam badan kita akan menyebabkan jantung perlu bekerja lebih masa. Masya Allah, berat sebenarnya kes ni, tak cukup air. Korang jangan main-main tau. Ini serius tau. Kak Zara berharap kita semua akan buat perubahan untuk minum air yang mencukupi bak setiap hari. Bukan sebulan sekali, bukan seminggu sekali. Setiap hari. Okey. Jantung kita kena bekerja lebih keras. Macam mana? Mari kita faham macam mana ni. Okey. Pengurangan jumlah darah akan mengakibatkan darah semakin pekat dan rentakan jantung turut menurun. Masya Allah. Situasi ini akan mempengaruhi kemampuan jantung membekalkan minyak kepada otot manusia. Tadi darah kan? Daripada darah tu menyebabkan darah tu pekat dan rentakan jantung kita menurun. Dan mempengaruhi kemampuan jantung mengekalkan minyak kepada otot manusia. Masya Allah. Masya Allah, subhanallah. Secara mudahnya, jantung perlu bekerja lebih keras untuk mengepam jumlah minyak kepada otot-otot kita. Jadi dia kerja lebih daripada yang sebenarnya. Jadi sebab itulah jantung kita cepat rosak, cepat sakit. Bahaya ni korang. Tak insaf lagi ke? Okey, yang ketiga. Kenapa? Hai, anda bersama Siti Joy Zara dalam channel Siti Joy Zara. Hari ni tajuk kita serius. Kita dah minum Siti Joy. Kalau air tak cukup, kita pun tak dapat membantu. Kan tadi dia bagi tahu, tak dapat menghantar nutrien, oksigen ke dalam tubuh kita. Kita dah minum bagus dah. Tetapi disebabkan kekurangan bendaleh. Bila kekurangan cecair tu, jadi vitamin-vitamin ni sukar nak dihantar ke tubuh kita. Nampak? Alright. Yang ketiga adalah kesan kalau kita kurang minum air, iaitu sakit kepala. Sakit kepala. Okey. Darah yang semakin pekat akan memberikan kesan kepada organ paling penting, iaitu otak. Subhanallah. Berpunca daripada darah je. Kita tak cukup minum air, efek darah kita. Darah kita akan jadi tepu dan pekat. Bila tepu dan pekat, diefek jantung kita. Jantung kita suka nak keluarkan minyak untuk otot-otot. Jadi dia kena bekerja lebih keras. Bila dah bekerja lebih keras, salah satunya, bila darah tu pekat, otak kita ni, organ paling penting iaitu otak kita. Darah suka bergerak di dalam badan dan menyebabkan tekanan darah meningkat. Mereka yang sering mengalami dehidrasi kebiasaannya akan sakit kepala. Okey. Terutamanya jika tidak minum air dalam tempoh yang lama. Subhanallah. Dan kurang minum air juga boleh menyebabkan seseorang itu boleh jadi pelupa. Yang keempat, masalah memori. Macam mana tak ada masalah memori itu tadi? Darah pekat diberi kesan kepada otak sebab darah tu tak boleh masuk ke salur-salur otak kita ni, ada sel-sel. Subhanallah, tengok balik, belajar balik, buka buku balik. Tak payah buka buku pun tak apa, dekat Mr. Google tu. Tengok Google macam mana otak kita ni penuh dengan sel-sel tu tadi kan. Subhanallah. Okay.
Antara yang paling ajaib yang Allah buat, yang paling yang membezakan kita di atas muka bumi ini adalah otak. Okay, manusia ada otak, ada akal berbanding makhluk-makhluk lain. Okey, darah suka bergerak dalam badan tadi kan. Mereka sering hidrasi. Bila hidrasi tu tadi, darah pekat. Kemudian darah tu tak boleh masuk ke otak, ke sel-sel otak. Otak kita ada sel. Okey, masalah memori. Apabila otak tidak menerima jumlah air yang mencukupi, cecair tisu pada otak akan menurun. Keringlah dia. Bila tak cukup cecair, tak cukup air, otak kita kering, you all. Serius betul lah, subhanallah. Sangat serius. Hai, siapa bersama Kak Zara ni? Azia, Nida, siapa lagi? Hai. Kak Zara nak cerita tentang kepentingan minum air ni. Subhanallah korang. Bila kita tak cukup air, otak kita akan kecut. Serius ni. Jadi untuk anak-anak kita, bekalkan air. Bukan bekalkan air Milo, bukan bekalkan air sirap, bukan bekalkan air teh. Bekalkan air kosong ni kepada anak. Masuk dalam beg pesan pada dia. Dan bila balik karang, bila anak balik sekolah karang, kita tengok kenapa tak minum air. Kena ingat je. Sebab penting ni. Bila otak kering, budak-budak ni jadi lemah, jadi tak nak belajar. Itu budak-budak macam kita ni. Otak tidak menerima jumlah air ni akan menyebabkan cecair tisu pada otak akan menurun. Okey, anda akan mengalami masalah memori dan sering keliru apabila cecair tisu otak berkurangan. Dehidrasi juga boleh menyebabkan seseorang tu pengsan sebagai tanda sistem tubuh sedang reboot. Bukan reboot tu, maksudnya tengah repair lah, reboot. Subhanallah, bahaya ni korang. Jadi anak-anak kita sendiri, kalau tak cukup air, otak kering korang. Yang pertama, tak cukup air, darah pekat, plasma darah menurun. Yang kedua, jantung kita kena bekerja lebih sebab tak cukup cecair. Sebab dia perlu keluarkan perlukan minyak untuk otot-otot kita. Jadi susah pula jantung. Kemudian sakit kepala. Kenapa sakit kepala ni? Sebab cecair tu tak sampai. Darah kita beku, jadi darah tu tak sampai ke otak kita. Maksud apa ni? Tak dapat nak betul-betul masuk ke dalam salur-salur darah di dalam otak kita. Kemudian masalah memori. Otak akan jadi kecut, pelupa. Anak pun jadi letih, jadi mengantuk. Ini disebabkan oleh kekurangan air. Jadi oleh itu, air ni penting. Okey. Yang kelima, buah pinggang bekerja lebih masa. Ya Allah, patutlah. Tak cukup air, jam semua. Sebab tu siapa-siapa minum air. Minum situ Joy. Perlu minum banyak air untuk membantu penghantaran nutrisi ni ke dalam sel-sel badan. Tanpa air yang mencukupi, kesan dia tidak power. Sebab nutrien tu tak dapat sampai ke dalam tubuh sebab badan kita kering. Bahaya ni. Apabila anda kurang minum air, salah satunya kita jarang kencing. Tak kencing lah satu hari tu memang tak kencing. Ada orang cakap, susah lah Kak Zara nak minum air. Asyik terkencing aja. Memang iyalah. Bila kita minum air, memang betul lah. Kalau korang minum air 3 liter, tiba-tiba tak kencing, ini ada masalah sebenarnya. Bila kita minum, mesti dikeluarkan yang kotor tu, jadilah air kencing. Jadi betul lah. Bila kita minum banyak air, kita asyik ke tandas. Itu memang betul. Tak apalah. Okay. Right. Jadi kalau kita kurang pergi bilik air itu bermaksud kita kurang air dalam badan kita. Bukan simple tau kurang air. Dia bukan sekadar dahaga. Dia akan rosakkan semua sistem dalam badan kita. Okey. Dehidrasi, kekurangan air ni akan menyebabkan buah pinggang anda menyimpan lebih banyak air untuk masa-masa kecemasan. Macam itu.
Subhanallah. Bila kita tak cukup air je, buah pinggang kita dah faham dah. Dia akan simpan air tu supaya bila saat tak ada air dia boleh guna emergency. Macam kita simpan air masa air tak ada je kan. Okey. Apa lagi? Hai, siapa bersama Kak Zara ni? 7. 7 apa? Kekurangan air dalam badan kita. Okey, sebentar. Ini dah macam tak ada bateri. Sebentar ya. Hai, siapa bersama Kak Zara? Ada dalam channel C2 Joy Zara. Okey, ada 2 orang hari ini ni. Azia Nida. Waalaikumsalam. Dan juga Cik Basir ni. Okey. Right, dehidrasi ni, tetapi sekiranya buah pinggang anda bekerja terlalu keras atau lama, ia akan tersumbat dan menyebabkan jangkitan saluran kencing dan batu karang. Oh, subhanallah. Air, simple je air. Tak cukup air dalam badan, banyak isu yang terjadi. Sebab tu ada di antara orang yang minum C2 Joy, kita memang nasihatkan tolong minum banyak air untuk mendapatkan kesan yang optimum dan kesan yang bagus. Kurang air, nutrisi tu, nutrien tu, oksigen, nutrien tak dapat sampai ke bahagian tubuh, terutamanya otak kita. Dan satu lagi, buah pinggang kita akan bekerja keras. Okey, kita dah rosakkan enjin kita. Buat jantung kita adalah enjin kita, buah pinggang pun adalah enjin kita. Okey. Dia akan tersumbat. Lama-lama bila bekerja keras, buah pinggang kita akan tersumbat dan menyebabkan jangkitan saluran kencing dan batu karang. Dan akhir sekali, ini akan menyebabkan risiko kegagalan buah pinggang. Bila dah kegagalan buah pinggang, kedua-dua, akhir sekali kena dialisis. Subhanallah. Okey, yang keenam, risiko bila tak cukup air. Apa dia? Risiko yang keenam adalah suhu badan kita meningkat. Okey, berpeluh. Kita berpeluh ni bagus. Bila kita minum banyak air, badan kita akan mengeluarkan peluh untuk menurunkan suhu badan kita. Kalau air tak cukup ni, proses perpeluhan itu akan terganggu. Okey. Kalau maksudnya apabila pengeluaran peluh, kita tak berpeluh, tubuh akan mengalami dehidrasi, suhu akan meningkat. Jadi bersyukurlah badan kita berpeluh, jangan komplain banyak sangat. Bila kita berpeluh bermaksud badan kita sihat. Okey. Yang ketujuh, yang terakhir, kulit menjadi kendur, menjadi kering dan kendur. Jadi kalau nak comel, nak tegak, nak bagi tegang kulit dan sebagainya, minum banyak air. Simple je. Okey? Minumlah C2 Joy. Bancuh dengan air dan banyak minum air. Okey, pengeluaran proses. Bila peluh kita kurang, kulit kita akan menjadi kering, memberi maknanya badan kita kurang air. Okey, Kak Zara kena minum air. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kata Kak Zara belajar, dia kata baca je lah bismillah tu dan doakan supaya air ni memberi kita penawar. Okey. Ini tangan kanan jangan kata tangan kiri pula. Okey. Apabila hidrasi, tubuh akan meminjamkan kelembapan kepada bahagian lebih memerlukan seperti organ dalaman. Bila badan kita tak cukup air, dia kurang keluar peluh sebab disimpan. Macam buah pinggang tadi, dia ambil, disimpan air itu supaya di saat-saat kecemasan dia boleh pakai untuk proses buah pinggang kita itu bekerja. Ya Allah, ya Tuhan. Efek sangat efek kan. Kak Zara baca benda ni pun dah ngeri. Kita kena minum air. Kak Zara ulang balik kenapa. Yang pertama, tak cukup air di efek darah kita. Plasma darah kita menurun. Okey, plasma darah menurun. Okey. Lepas tu,
darah kita akan pekat, akan tepu. Okey, bila darah kita tepu, dia nak menghantar makanan. Bila kita makan ada protein, ada mineral, oksigen. Kita nak hantar ni, darah kita ni membekalkan benda ni kepada tubuh dan sel-sel yang paling halus dalam badan kita. Jadi bila darah pekat, proses ni sukar. Susah nak pergi hantar. Jadi tak sampai kepada organ kita. Bila benda tu terjadi, yang kedua, jantung kita pula akan bekerja lebih masa. Darah tadi dah pekat, menyebabkan rentakan jantung kita menurun. Jadi dengan keadaan itu, jantung ni sebenarnya bekalkan minyak kepada otot manusia. Jadi jantung kena bekerja lebih. Kita bagi suruh dia buat overtime pula, tapi tak bayar. Free. Okey. Jadi secara mudahnya jantung kena bekerja lebih masa, lebih kuat untuk pam minyak nak bekalkan kepada otot kita. Yang ketiga, bila darah kita pekat, darah kita memberi kesan kepada otak kita sebab darah tu tak sampai ke otak kan. Darah tu sikit je tak sampai dan keadaan pekat, dia tak dapat mengalir dengan bagus. Yang pekat berbanding yang cair. Okey. Dan sakit kepala. Okey. Keempat, dia akan mempengaruhi memori kita ni. Jadi lupa, mengantuk, letih. Itu tanda-tanda salah satu tak cukup air. Okey. Dan seseorang juga boleh pengsan kalau tak cukup air. Dan seterusnya, buah pinggang ini akan bekerja. Bila tak cukup air, buah pinggang memerlukan cecair dan bendalin namanya air untuk dia proses kan. Buah pinggang kita memproses darah, dikeluarkan jadi air kencing, jadi diproses bersihkan darah. Okey, itulah fungsi buah pinggang kita. Okey. Bila kita kekeringan, buah pinggang akan simpan air tu, jadi dia tak guna sangat. Okey. Tetapi sekiranya buah pinggang kita bekerja lebih masa, akhirnya buah pinggang kita akan rosak, terjadinya batu karang dan juga saluran kencing kita ada jangkitan. Jadi risiko yang terakhir yang kita akan alami adalah mereka yang tak cukup air ni, kegagalan buah pinggang. Bila berlaku kegagalan buah pinggang, apa akan berlaku? Dia akan terjadinya buah pinggang rosak dan terpaksa dialisis. Subhanallah, susahnya kalau kita kena dialisis. Jadi sayangi buah pinggang kita. Yang keenam, suhu badan kita meningkat sebab kita dehidrasi, tak cukup, tak berpeluh badan kita. Yang ketujuh, kulit kita menjadi kering dan kendur. Sebab apa? Air tu dia tak keluarkan peluh. Bila keluarkan peluh, kulit kita akan jadi fresh, cantik. Okay? Akan jadi licin, bersinar, segar. Bila kulit kita tidak berpeluh, dia akan kering. Kenapa? Air dalam badan kurang, jadi air tu disimpan untuk organ dalaman, dia tak keluarkan melalui peluh. Jadi you all sangat penting untuk minum air secukupnya. Buat perubahan sekarang. It's now or never. Buat perubahan sekarang juga, lepas ni pergi ambil air dan minum. Kak Zara dah bekalkan air kat sini sambil buat kerja. Jadi Kak Zara kena pastikan air ini habis hari ini. Jadi kita kena lakukan sesuatu perkara itu dengan kesedaran. Bila kita melakukan dengan kesedaran, barulah kita akan jadi konsisten. Kita akan willing, tidak terpaksa. Kalau orang paksa, dia tak jadi. Tapi kita sendiri tengok, aku kena buat perubahan. Aku sayang kepada organ, terutamanya ada 3 organ yang dinyatakan tadi. Jantung, buah pinggang dan juga otak. Ini penting untuk kita. Kalau darah tu tak boleh sampai ke otak, dia akan jadi apa? Boleh pengsan. Boleh juga jadi stroke dan sebagainya. Okey? Allahu Akbar. Subhanallah. Maha suci Allah yang ciptakan anggota badan kita ni. Dan maha suci Allah yang menciptakan air untuk manusia minum. Dan air paling terbaik bagi kepercayaan umat Islam adalah air Zam-Zam. Okey? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Jadi oleh itu, tolong buat perubahan. Dan Kak Zara sebelum mengakhiri sesi bersama Situ Joy Zara hari ini, minum Situ Joy
tolong minum air. Ada. Jadi Kak Zara nak bertanya, kalau sekiranya anda kenal, ada kawan-kawan, saudara mara yang sedang dalam pening kan. Kita salah satu, sebab si tujuan ni sangat power, si tujuan ni salah satu boleh memberi solusi kepada cabaran keuangan kita. Sebab benda-benda baik kita share kepada orang, bila kita share kepada orang, insya-Allah Allah tolong kita dengan ada keuntungan lah. Okay, kita buat sesuatu yang barang bagus dan juga pendapatan yang juga sangat lumayan. Pendapatan hari-hari dalam bisnes ini, okay? Bisnes ni kita boleh dapat hari ni meniaga, besok terus masuk dalam akaun. Okey, kalau anda kenal sesiapa di antara kawan-kawan anda, saudara mara yang sedang pening lalat, sedang berperang tak cukup duit, Kak Zara nak membantu seramai mungkin wanita di luar sana jadi seperti Kak Zara, iaitu jadi dealer Situ Joy. Okey, jadi ni kita boleh dapat gaji hari-hari. Bila ada duit, ada gaji, kita boleh minum, konsisten minum Situ Joy ini. Okey, anda boleh pergi ke Facebook Situ Joy Zara ataupun ke Instagram Situ Joy Zara. Okey, ataupun boleh kontak 011 1004 6454. Okey, tim Kak Zara akan membantu anda. Okey, sekarang ni daripada Kak Zara. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ingat, minum air yang cukup 2 ke 3 liter sehari. Bye.